أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا قوي يا متين، نسألك بقدرتك وبقوتك أن تمدنا في جميع قوانا وجوارحنا الظاهرة والباطنة بقوة من قوتك وقدرة من قدرتك، نقدر ونقوى بها على القيام بما كلفتنا من حقوق ربوبيتك وندبتنا إليه منها فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك، وعلى التمتع بكل ما خولتنا من نعمك التي نبحتها لنا من دينك، ويكون ذلك على أصلح الوجود وأعدلها وأحسنها وأفضلها، مصحوبا بالعافية والقبول والرضا منك يا أرحم الراحمين. يا الله، ya Allah, ya Qawi, ya Matin, Allah yang maha kuat, yang maha kukuh. Kami memohon dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu agar Engkau limpahkan pada seluruh potensi dan anggota badan kami yang zahir maupun yang batin dengan kekuatan dari kekuatan-Mu serta kekuasaan dari kekuasaan-Mu sehingga kami mampu menggunakannya sesuai dengan kewajipan yang Engkau amanahkan kepada kami dari hak-hak ketuhanan-Mu dan sarananmu yang Engkau sarankan kami laksanakan padamu dan pada makhlukmu, agar semua itu dapat dipenuhi dengan bentuk selurus-lurusnya, seadil-adilnya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya disertai dengan afiat, perlindungan, dikabulkan dan keridaan darimu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang antara seluruh penyayang. Ya Matin, ya Matin, ya Matin, ya Matin. Bismillah, Allahu Akbar. Zil quwwatil matinil qahiril mani'is salibi ala man hamma bina min syarrin aw makrin aw ghadrin aw sahrin min hasidin aw kaidin wa min syarri kulli man fil masyariq wal magharib. Satrullah masbulun alaina wa ainullahi naziratun ilaina bihaulillah wa biquwwatihi la yaqdiru alaina. Khabba'na anfusana fi khazain ismillah واحترزنا بحرز ما شاء الله واحتطنا بلا إله إلا الله وتقلدنا بسيف حسبي الله واعتصمنا بلا حول ولا قوة إلا بالله واستعذنا بكل أسماء الله من عدو الله وتشفعنا بحبيبنا ونبينا ورسولنا ونورنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Kukuh. Dialah yang Maha Kukuh kekuatannya, yang Maha mengalahkan, yang Maha menghalangi, yang Maha mencabut kekuatan sesiapa pun yang bertujuan buruk kepada kami, berupa kejahatan, tipu muslihat, pengkhianatan, sihir yang bersumberkan dari para pendengki, yang menipu dari orang yang jahat, baik di timur maupun di barat. Perlindungan Allah sentiasa menyelubungi kami. Penglihatan Allah sentiasa memandang kami. Dengan kekuatan Allah, tidak ada satu pun yang dapat mengalahkan kami. Kami sembunyikan diri kami dalam khazanah perbendaharaan Bismillah. Kami berlindung dengan perlindungan Masya Allah, apapun yang dikehendaki Allah. Kami meleburkan diri kami dengan La ilaha illallah, tiada yang disembah melainkan Allah. Kami memiliki pedang Hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolong. Kami bergantung kepada la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah. Kami berlindung dengan semua nama Allah dari musuh-musuh Allah. Serta kami memohon kepada Allah melalui syafaat kekasih kami, Nabi kami, Rasul kami dan cahaya kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada beliau serta keluarga sahabat beliau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, tajuk kita hari ini tajuk kita hari ini ialah berbagai kengerian di padang mahsyar. Yang mana sedikit di dalam muka surat 236 dulu, iaitu menyatakan tentang berapa lamanya hari kiamat itu. Yang disebutkan di sini iaitulah para ulama mengatakan lamanya, ada yang kata 1000 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, ada pula yang mengatakan selain itu. Jadi hari itu adalah hari keputusan dan penentuan, penderitaan dan kepayahan, hingga orang-orang berharap agar segera berakhir walaupun dengan masuk ke dalam neraka. Dari Abu Hurairah ia berkata, hari kiamat itu bagi orang mukmin lamanya seperti antara zuhur dan asar. Itu bagi orang mukmin. Ya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW membaca ayat ini, hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, dalam dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6. Kemudian baginda berkata, bagaimana sikapmu jika Allah mengumpulkan kamu seperti mengumpulkan anak panah di dalam wadahnya selama 50,000 tahun tanpa mempedulikanmu. Itu akhir dalam muka surat 237. Itu menyatakan tentang berapa lama hari kiamat. Ada khilaf. Yang kedua, berbagai kengerian di padang mahsyar. Berbagai kengerian di padang mahsyar. Diriwayatkan dari seorang ulama salaf bahawa tidur dan mimpi ketika terjadi kiamat seakan-akan ia berada di lokasi dalam keadaan haus dan anak-anak kecil memberi minum orang ramai. Kemudian dia menyeru kepada mereka, berilah aku minum. Salah seorang dari mereka berkata, apakah engkau mempunyai anak di antara kami? Aku menjawab, tidak. Maka ia berkata, kalau begitu, kami tidak boleh memberimu minum. Oleh kerana itu, dianjurkan bagi manusia untuk berkahwin. Ada sekelompok manusia yang dinaungi payung-payung yang melindungi mereka dari panas. Payung itu adalah sedekah yang baik. Mereka tetap seperti itu selama 1000 tahun. Hingga ketika mereka mendengar tiupan sangkakala yang menggetarkan hati dan membuatkan penglihatan tertunduk, tiupannya bertambah keras sehingga orang-orang mukmin dan kafir menyangka bahawa itu adalah seksaan yang kian bertambah atas mereka dalam kengerian hari kiamat. Arash dipikul oleh 8 orang malaikat dan terlapak kaki seorang malaikat panjangnya 1000 tahun. 1000 tahun perjalanan. Mereka berjalan diiringi rombongan malaikat dan macam-macam awan dengan suara tasbih mereka yang bergemuruh dan tidak boleh dibayangkan oleh akal. Hingga Arash berhenti di bumi putih yang diciptakan Allah. Kerananya semua makhluk tunduk dan merasa takut. Para nabi, ulama, awliya dan syuhada semuanya merasa takut akan seksaan Allah SWT. Tiba-tiba mereka diliputi oleh cahaya hingga mengalahkan cahaya matahari yang mereka rasakan panasnya. Mereka bercampur baur selama 1000 tahun dan Allah SWT tidak berbicara kepada mereka sepatah kata pun. Ketika itu manusia pergi menemui Adam. Ini makna masa di padang mahsyar lah. Sebelum dihisap. Di padang mahsyar sebelum dihisap. Ketika itu manusia pergi menemui Adam. Mereka berkata, hai bapa manusia, kami mengalami penderitaan yang berat. Adapun orang kafir berkata, ya Rabb, kami rela. Aku rela walaupun dibawa ke neraka kerana hebatnya penderitaan yang mereka rasakan pada waktu itu. Mereka berkata, engkaulah yang diciptakan Allah dengan tangannya. Mereka berkata kepada Nabi Adam, engkaulah yang diciptakan Allah dengan tangannya dan dia menyuruh para malaikatnya sujud kepadamu dan dia tiupkan ruh ciptaannya kepadamu. Berilah syafaat bagi kami dalam penetapan keputusan.
Muhasibi menuturkan di dalam kitab At-Tawahhum. Ada satu kitab dia, Muhasibi ni, Tawahhum. Allah mengumpulkan manusia dan jin dalam keadaan telanjang dan hina. Allah telah mencabut kekuasaan dari raja-raja bumi. Mereka perlu berbaris sesudah mereka menunjukkan kesombongan dan diliputi kehinaan. Sesudah bersikap sewenang-wenang. Haiwan liar juga datang dari tempat-tempatnya sambil menundukkan kepalanya setelah merasakan kesepian dan bersendirian dalam keadaan hina menghadapi kedahsyatan hari kebangkitan. Hewan-hewan liar dalam Quran disebut tu idzal wuhusyu husyirat, ada dalam surah apa kan, dia kata apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan mana di padang mahsyar, semua ada lah. Yang mana kalau kita dengar daripada TV ke apa, mana binatang liar tu dikumpulkan dan mereka akan menuntut bela antara satu sama lain. Di antaranya dikatakan Allah keluarkan pada ketika itu 2 ekor kambing ya. Satu kambing ada tanduk, satu kambing tak ada tanduk. Kemudian perintah Allah supaya kambing yang ada tanduk tu tanduk kambing yang yang tak ada tanduk. Rupanya apa? Rupanya yang yang ada tanduk tu ialah yang Allah jadikan pada hari itu, jadikan kepada dia tanduk. Jadikan kepada dia tanduk sebab dulu dia tak ada tanduk. Jadi dia nak balas balik mana kambing yang tanduk dia dulu. Jadi Allah jadikan pada hari itu tanduk. Allah kata tanduk. Sampailah setakat mana yang yang dia merasa seksa dengan tandukan kawan dia dulu, lalu Allah kata berhenti. Kemudian Allah kata mati. Maknanya matilah. Apabila orang kafir melihat keadaan begitu, orang kafir kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Kan? Ada dalam ayat. Moga-moga aku pun jadi macam tu. Senanglah kalau orang kafir. Kan kalau orang kafir ni dia nak kena hisab. Allah akan masukkan dia ke dalam ke dalam hisab, nak mizan, kira amalan dia semua. Apa itu? Maknanya bila mereka tengok begitu, mereka tak senang kalau macam ni. Mati je terus jadi tanah, tak payah dah hisab-hisab. Tu adanya ayat ya laitani kuntu turaba. Moga-moga kami pun jadi tanah macam itu, senang. Jadi itulah yang disebut sini haiwan-haiwan liar juga datang dari tempat-tempatnya sambil menundukkan kepalanya setelah merasakan kesepian dan bersendirian dalam keadaan hina menghadapi kedahsyatan hari kebangkitan. Padahal mereka tidak bersalah dan tidak berdosa. Syaitan-syaitan yang dulunya membangkang dan sombong datang dengan tunduk dan hina menghadapi pemeriksaan Raja yang Maha Pembalas. Allah lah. Kalau jumlah penghuni bumi yang terdiri pada manusia, jin, syaitan, haiwan buas, binatang ternak dan binatang melata telah lengkap bertebaran bintang-bintang di langit, sementara matahari dan bulan lenyap cahayanya hingga suasananya menjadi gelap, langit dunia bergoncang dan berputar-putar di atas kepala mereka. Semua itu boleh disaksikan oleh penghuni mauqif. Mauqif itu mana tempat berkumpul lah. Mauqif. Mereka semua menyaksikan kedahsyatannya. Kemudian langit terbelah di atas kepala mereka yang berlangsung selama 500 tahun. 500 tahun. Alangkah dahsyatnya suara langit ketika terbelah. Kemudian matahari meleleh hingga menjadi seperti perak yang dicairkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Yauma takunus sama'u kal muhli dalam suratul Ma'arij ayat 8 dan 9.
pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Fatakunul jibalu kal'aih. Itu masa dahsyatnya berlaku kiamat lah tu. Para malaikat pun turun dari setiap tepinya. Para malaikat pun turun dari setiap tepinya. Tepi apa? Tepi langit lah. Ke bumi dengan menyampaikan segala puji kepada Tuhannya. Bayangkan mereka turun dari langit dengan tubuh mereka yang besar. Bayangkanlah tubuh malaikat yang besar dengan sayap dia semua kan. Banyaknya jumlah mereka, dahsyatnya suara mereka dan kecemasan mereka kerana takut kepada Tuhan mereka. Maka bayangkan ketakutanmu ketika itu dan ketakutan para makhluk ketika mereka turun kerana takut telah diperintahkan untuk bertindak kepada para makhluk. Kemudian mereka berbaris dan mengelilingi para makhluk sambil menundukkan kepala kerana dahsyatnya hari itu. Mereka telah memakai sayap-sayap dan menundukkan kepala dengan perasaan hina dan tunduk kepada Tuhan mereka. Begitu pula para malaikat dari setiap langit hingga langit ketujuh, ketika penghuni langit yang tujuh dan bumi yang tujuh tiba di lokasi mahsyar, matahari diberi panas 10 tahun. Kemudian didekatkan kepada para makhluk sejauh antara 2 atau 1 busur. Mana dekatlah. Busur tu busur panang kan. Pada hari itu tidak ada naungan. Tak ada naungan, tak ada untuk nak teduh ni tak ada. Kecuali yang ada naungan Arasy Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Ada yang bernaung dengan naungan Arasy dan ada yang berjemur di panas matahari yang telah mencairkannya dan menambah kesusahannya. Ia merasa gelisah di tengah orang ramai yang berasak-asak antara satu sama lain, saling tolak menolak. Mereka menderita kehausan. Okey, apabila kita sebut Arasy di sini, dalam satu hadis Rasulullah sebut kan, sab'atun, 7 jenis orang yang akan mendapat naungan Arasy pada hari itu. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi. 7 jenis orang yang akan mendapat naungan Arasy Allah. La yauma la zilla illa zillu. Yang mana pada hari itu tak ada naungan langsung, melainkan naungan Arasy itu saja. Inilah dia. Yang dimaksudkan. 7 golongan tu siapa? Ingat tak? Pemuda yang hatinya sentiasa ingat di masjid. Di antaranya kan. Antaranya. Syabun. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang pertama sekali al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin ni kena ingatlah, berat ni tanggungjawab dia. Kalau dia tak adil, habislah. Tak dapatlah lindungan Arasy Allah. Al-imamul adil. Dan yang tadi Fadilah kata, pemuda, syabun. Syabun. Satu, syabun. Ini pemuda yang syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Dia membesar dalam ibadah kepada Allah. Mana seorang pemuda yang memang dia membesar dia dalam beribadah kepada Allah. Wa rajulun, ini lelaki, seseorang. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, seorang yang hatinya sentiasa bergantung kepada masjid. Ingat saja kepada sentiasa ya. Sebab tu yang dikatakan lebih-lebih lagi orang lelaki masjid tu hendaklah menjadi menjadi tempatlah bagi dia untuk supaya dia jangan orang kata jangan terlalu tuang daripada masjid ni, kena selalu berjamaah di masjid. Menjadi tugas besar. Sebab biasa Nabi sampai Nabi
Nabi mengancam untuk membakar rumah orang yang tak pergi ke masjid. Dia dengar azan, dia tak pergi masjid. Ini yang kita ada usaha hati ni. Kita ada usaha hati ni, anak-anak muda kita, anak kita dalam rumah kita tak pergi masjid. Mana yang lelaki lagi dahsyat lah, mana sepatutnya kena pergi masjid. Tak boleh. Siapa yang dengar azan dia kena pergi masjid. Inilah. Di antaranya lagi apa? 3 orang kita dapat lagi. Orang Lagi yang apa? Siapa bertemu ingat? dan berpisah kerana Allah. 2 orang. 2 orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Metafarraqa. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Itu keempat, kelima. Orang Lelaki yang dipikak wanita cantik tetapi dia takutkan Allah tu. Tapi dia kata inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Jaranglah. Itu. Lagi itu orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Yang keberapa yang kelima. Keenam. Keenam yang orang bersedekah. Hatta la ta'lamu hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Mana sedekah yang tidak diwar-warkan lah kan. Kemudian yang last Bangun itulah malam menangis. orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Air matanya menangis dengan mengeluarkan air mata menunjukkan dia takut kepada Allah. Itu dia 7 orang yang akan mendapat naungan Allah di mana hari itu tak ada naungan lain melainkan ini saja. Kita carilah jalan. Kita cari jalan bagaimana kita nak menjadi salah seorang daripada yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah, hari itu panas terik sampai dia kata matahari itu dalam anggaran satu busur saja. Sejauh antara 2 atau 1 busur. Maknanya katakan sejengkal daripada kepala kita. Didik otak kita. Hari di atas kepala ia merasa gelisah di tengah-tengah orang ramai bersesak antara satu sama lain, saling tolak menolak. Mereka menderita kehausan, panas matahari dan panasnya nafas mereka serta berdesakannya tubuh mereka telah berkumpul menjadi satu. Maka tumpahlah keringat mereka yang bergenang di atas bumi. Kemudian di atas kaki-kaki mereka. Kemudian naik semula sesuai dengan tingkatan dan kedudukan mereka di sisi Tuhan mereka dalam situasi kebahagiaan atau kesengsaraan. Ada yang keringatnya mencapai 2 pundaknya dan kedua pinggangnya, dan ada yang mencapai daun telinganya, dan ada pula yang mencapai mulutnya, dan ia nyaris tenggelam. Jadi terbayanglah macam mana dahsyatnya. Dan kadang-kadang kita tak sampai kepala kita ni kata macam mana ni peluh ni sampai ke tengkok ni, macam mana peluh ni sampai ke telinga ni, macam mana orang lain macam mana. Mana kita rasa ni kita yang Allah Allah jatuhkan macam seksa kepada kita tu yang merasa begitu. Kita yang merasa begitu, rasa macam peluh sampai ke 2 telinga, ada pula sampai ke mulut. Peluh tu sampai hingga ia nyaris tenggelam. Qurtubi dalam At-Tazkirah memberi ulasan. Muhasibi dan lain-lainnya menyebut bahawa terbelahnya langit adalah sesudah umat manusia dikumpulkan di lokasi mahsyar. Yang sebenar peristiwa itu terjadi sebelumnya dan itu adalah zahir ayat. Penyelamat dari kengerian hari kiamat. Jadi kita nak tengok apa-apakah perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang mengerikan pada hari kiamat itu. Apa yang boleh menyelamatkan kita? Akan datang mungkin kita boleh bilang ke dalam berbelah-belah lah perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada
daripada kengerian hari kiamat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki dari umat sebelum kamu dihisab, ternyata tidak memiliki kebaikan. Dia tak ada kebaikan apa kecuali ia bergaul dengan orang ramai dan ia juga seorang kaya raya. Maka ia menyuruh para pegawainya untuk membebaskan orang yang tidak mampu membayar. Nabi SAW berkata, Allah Azza wa Jalla berkata, aku, hadis qudsi lah ni kalau kata Rasulullah, apa ni, Allah berkata tu, Allah Azza wa Jalla berkata, aku lebih patut melakukan itu daripada engkau. Maafkanlah kesalahan hamba-Ku. Dari Abi Qatadah radhiyallahu an bahawa ia mencari orang yang berhutang kepadanya. Namun orang itu bersembunyi. Kemudian ia menemuinya. Maka orang itu berkata, sesungguhnya aku tidak mampu membayar hutang. Abu Qatadah berkata, apakah benar? Demi Allah. Orang itu menjawab, benar demi Allah. Abu Qatadah berkata, kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan di hari kiamat, hendaklah dia memberi keringanan bagi orang yang tidak mampu membayar hutang atau membebaskannya. Ini beri keringanan kepada orang yang berhutang. Itu juga pertama ataupun kita boleh kata salah satu daripada yang boleh selamatkan kita daripada kesusahan hari kiamat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai harga dan nilai. Keselamatannya pada hari kiamat sesuai dengan besarnya nilai yang dimilikinya. Ada orang yang memberi kebaikan kepada semua orang. Ada orang yang menyimpan serta mengutamakan dirinya daripada orang lain. Ada orang yang suka menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak kembali kepadanya. Ada pula yang bekerja demi kebahagiaan orang lain. Kehidupan ini berlangsung kerana adanya orang-orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi adalah penyebab kebahagiaan bagi orang lain. Bagaimana ia adalah penyebab kebahagiaan dirinya? Balasannya, ia akan selamat dari kemurkaan Allah pada hari pemeriksaan amal. Dari Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu an bahawa pada satu hari Rasulullah SAW menemui dia dan para sahabat lainnya di Masjid Madinah. Baginda berkata, malam tadi aku bermimpi sesuatu yang menghairankan. Kulihat, daripada sinilah mula itu apa-apa yang boleh menyelamatkan kita daripada kegerunan hari kiamat nanti. Kulihat seorang lelaki dari umatku didatangi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Ini Nabi mimpi ni. Nabi mimpi banyak. Sampai berapa? 18 ke? Dekat-dekat lah. 18 benda dekat. Nabi mimpi. Aku lihat seorang lelaki yang dari umatku didatangi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Tiba-tiba datang amalan kebajikannya kepada kedua orang tuanya. Tiba-tiba datang amalan kebajikannya kepada kedua orang tuanya. Lalu menolak malaikat itu darinya. Tak jadi. Itu mana buat amalan kebajikan untuk kedua orang tua. Itu yang boleh menghindarkan kita daripada kengerian hari kiamat. Dapat menyelamatkan kita. Itu yang kita boleh letak yang pertama lah. Buat kebajikan kepada orang tua. Walaupun dia tak ada, walaupun dia sudah tak ada di dunia ni, kita boleh buat kebajikan. Doa salah satunya. Waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Kita boleh buat amalan sedekah atas nama dia, wakaf. Kita hadiah Al-Quran, hadiah Yasin untuk dia kan. Kepada kedua orang tua. Jadi mana amalan itu menolak malaikat itu darinya. Tak jadilah nak ambil nyawa tadi kan. Kemudian seterusnya Rasulullah bermimpi lagi. Kulihat juga seorang lelaki dari umatku yang telah disiapkan siksa kubur baginya. Siaplah siksa kubur. Namun pahala wuduknya datang menyelamatkan dari siksa itu. Jangan kita rasa malas nak berwuduk. Kalau boleh
biarlah kita sentiasa berada dalam wuduk ya, sentiasa berada dalam wuduk. Sebab wuduk juga apabila kita dianggap sebagai salah seorang umat Nabi kita yang wuduknya baik, wuduknya sempurna, disebut sebagai ghurram muhajjalin. Makna dia akan di padang mahsyar itu akan dilihat dia ni bercahaya dengan daripada kesan wuduk dia tu. Ghurran muhajjalin maknanya kita berwuduk dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Contohnya kita berwuduk kan, kita ambil wuduk yang sempurna, kita melakukan yang sunat-sunat, kemudian kita lakukan yang yang wajib tu dengan betul. Contohnya kita basuh tangan ni, basuh tangan sampai ke siku ni, bukan sampai betul-betul siku, kena lebihkan sikit. Itulah akan menyebabkan kita akan termasuk dalam hamba ataupun umat Rasulullah sebagai seorang yang ghurran muhajjalin. Itu yang wuduknya tu menjadikan tubuh badan dia bercahaya. Jadi lihatlah di sini bagaimana dia kata ni, dah disiapkanlah siksa kubur. Namun pahala wuduknya datang menyelamatkan dari siksa itu. Itu kedua. Ketiga, seorang lelaki dari umatku telah dikepung oleh syaitan. Kemudian datang zikrullah. Dikepung oleh syaitan. Kemudian datang zikrullah kepadanya. Lalu menyelamatkannya dari ancaman mereka. Zikir pun juga adalah sesuatu yang amat penting ya. Mana kita sentiasalah kita. Mana zikrullah ni sentiasa ada pada kita. Sebab zikrullah ni kita kata bukanlah dengan lidah saja kita menyebut, hati kita ingat sentiasa kepada Allah pun sebagai zikrullah. Lidah menyebut, hati ingat kan. Jadi lalu menyelamatkan, zikrullah datang menyelamatkannya dari ancaman syaitan, ancaman mereka. Itu yang ketiga. Keempat, kulihat seorang lelaki dari umatku telah dikepung oleh para malaikat penyeksa. Dikepung oleh para malaikat penyeksa. Kan malaikat ni sebagai hamba Allah yang bila kata ni, dia adalah hamba yang la ya'sunallah. Mereka tidak derhaka kepada Allah. Mereka taat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni akan lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Ni malaikat penyeksa ni datang nak seksa dah. Namun solatnya datang menyelamatkan. Jadi solatnya datang menyelamatkan. Solat ni tak kira lah solat fardu ke, solat sunat. Jadi solat datang untuk menyelamatkan. Itu yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, kulihat seorang lelaki dari umatku termengah-mengah kehausan. Setiap kali ia mendatangi telaga untuk minum, ia dihalangi. Namun datang puasanya. Pahala puasa. Lalu memberinya minum hingga puas. Ini pahala puasa. Kemudian yang keenam ni. Kulihat seorang lelaki dari umatku dan nabi-nabi duduk dalam lingkaran-lingkaran. Setiap kali mendekati suatu lingkaran, mereka mengusirnya. Kemudian datang pahala mandi janabahnya. Lalu memegang tangannya dan mendudukkannya di sampingku. Mandi janabah. Kita lihatlah masyarakat kita sekarang. Tambah ya orang-orang muda kita sekarang yang kurang berpegang teguh dengan agama dia. Pun dia memang gitu-gitu aja. Maknanya kalau kita lihat di dalam statistik tentang orang tak semayang kan. Orang tak semayang. Tak apa yang selalu sebut 80% tak semayang.
Apa lagi kita nak harap dengan ini? Orang yang dia berjanabah tapi dia tidak apa ni, melakukan apa ni tugas dia sebagai seorang yang berjunub, mandi junub tu tidak dilakukan. Mana tidak heran. Mana itu satu yang mungkin banyak sekali berlaku dalam masyarakat kita begitu. Buat tak tahu aja. Sebab mungkin tak belajar, tak tahu, tak belajar, tak berberat. Jadi tengok di sini sampai begitu sekali ya. Maknanya mandi janabah dengan betul itu mana boleh menyelamatkan kita daripada maruhar mahsyar ini. Pahala mandi. Datang pahala mandi janabahnya lalu memegang tangannya dan mendudukkannya di sampingku. Dudukkan di samping Nabi. Kulihat seorang lelaki yang keberapa, yang ketujuh. Kulihat seorang lelaki yang di hadapannya, di belakangnya, di sebelah kanannya dan di atasnya dan di bawahnya ada kegelapan, gelap. Ia bingung dalam kegelapan. Kemudian datang pahala haji dan umrahnya. Pahala haji dan umrahnya. Lalu mengeluarkannya dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya. Seterusnya, kulihat seorang lelaki dari umatku berbicara kepada orang-orang mukmin, namun mereka tidak menghiraukannya. Kemudian datang pahala silaturahim kepadanya dan berkata, hai kaum mukmin, bicaralah kepadanya. Maknanya pahala silaturahim. Lalu ini sangat penting juga. Silaturahim ni sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kan ada satu contoh dulu kan, kita baca surah apa dulu tu, bahasanya sampai kalau ada saja orang yang apa ni, orang yang tidak bersilaturahim di dalam satu kumpulan itu, maka kumpulan itu makna tidak akan dirahmati oleh Allah. Dalam kita baca dulu dalam tafsir dulu kan, sampai salah seorang tu bila Nabi kata siapa yang ada apa ni, yang ada masalah dalam silaturahim dengan siapa-siapa, hendaklah keluar daripada majlis ini. Ada salah seorang dia keluar kemudian datang balik. Dia keluar tu makna dia pergi silaturahim dengan mak saudara dia. Silaturahim balik kepada mak saudara dia apa ni? Dia berdoa dan dia mengaku dan dia ajak balik kepada mak saudara dia supaya menghubungkan semula silaturahim. Jadi bila dia pergi semula ke dalam majlis itu, dia cerita kepada Rasulullah. Tadi dia keluar dalam untuk apa ni, bersilaturahim dengan mak saudara dia yang dah lama dia tak bersilaturahim, dan kemudian Rasulullah memuji orang itu dan menyatakan bahawasanya rahmat telah kembali kepada perhimpunan itu. Kemudian apa lagi? Itu yang ke berapa? Yang ke-8 ke-9. Kulihat seorang lelaki dari umatku. Kulihat seorang lelaki dari umatku menghalau bunga api dari mukanya. Nampak duk macam duk kibas-kibas bunga api dari mukanya. Kemudian datang sedekahnya. Jadi pahala sedekah. Jadi sedekah kita lihat ya, sangat-sangat digalakkan supaya kita rancak melakukan sedekah khususnya di dalam bulan Ramadan kan. Lalu menjadi maknanya orang ni dia
menghalau bunga api dari mukanya, kemudian datang sedekahnya, lalu menjadi perisai, taming itu perisai mukanya dan payung kepalanya. Jadi itu yang menghalang daripada api itu daripada muka dia. Itu yang ke-9. Ke-10, kulihat seorang lelaki dari umatku telah diambil oleh Zabaniyah. Zabaniyah ni malaikat apa ni? Malaikat Kat maut. Zabaniyah, malaikat tu kat neraka tu. Neraka. Oh, Ridwan kan, Ridwan. Malik. Zabaniyah kan. Ha. Malaikat yang menyiksa lah ni. Dari setiap tempat. Kemudian datang malaikat Zabaniyah datang dari setiap tempat. Kemudian datang pahala tu amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, dia duk buat jugalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sekadar keupayaan dia, sekadar kemampuan dia. Dia pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita kata apa ni? Tugas menyuruh orang buat baik, mencegah daripada kemungkaran tu, walaupun kecil, kita rasa kecil, tapi ia adalah memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita di mahsyar nanti. Jadi datanglah pahala amar ma'ruf nahi mungkar tu, lalu menyelamatkannya dari tangan mereka dan memasukkannya bersama para malaikat rahmat. Lagi dimasukkan bersama para malaikat rahmat. Dan yang ke-11, kulihat seorang lelaki dari umatku berlutut dan terdapat tabir antara dia dan Allah. Lutut terdapat macam sekatan lah, tabir antara dia dan Allah. Kemudian datang pahala akhlaknya yang baik. Akhlak yang baik. Banyaklah akhlak ni. Banyaklah macam-macam lah akhlak ni kalau kita lihat dalam dalam kitab akhlak ni, satu kitab sampai kita kata dalam sebagai kita orang Islam ni ada 3 ni lah. Akidah, syariat, akhlak. Akidah, syariat, akidah itu kepercayaan kita kepada rukun iman tu. Dan syariat, mana segala apa yang disyariatkan Allah kepada kita, sembahyang, puasa, zakat, haji, semua tu termasuk dalam tu. Dan akhlak, maknanya perangai yang baik. Sehingga Rasulullah pun dia sebut di dalam hadis ni, aku diutuskan innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Peranan akhlak ni. Okey. Jadi akhlak ni datang, pahala akhlak ni datang memegang tangannya dan menghadapkannya kepada Allah. Okey. Itu yang ke-11. Ke-12, kulihat seorang lelaki dari umatku telah jatuh lembaran catatannya dari tangan kirinya. Lembaran catatan dia, buku catatan jatuh daripada tangan kirinya. Kemudian datang pahala rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Pahala rasa takut kepada Allah Ta'ala. Lalu mengambil lembaran catatannya dan meletakkannya di tangan kanan. Daripada tangan kiri, pahala takut kepada Allah itu menyebabkan dia dapat memegang, mencapai buku catatannya dengan sebelah kanan. Ke-13, kulihat seorang lelaki dari umatku telah ringan timbangannya. Ringan timbangan. Amma man khaffat mawazinu. Kalau ringan timbangannya apa? Amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah. Akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Kemudian datang anak-anaknya yang telah mendahulunya, anak-anak yang meninggal dunia mendahulunya, lalu memberatkan timbangannya. Anak-anak dia ni yang dah meninggal mendahului dia, yang akan memberatkan timbangannya. Jadi bahagialah kepada siapa-siapa yang tak ada anak-anak yang meninggal dahului dia. Mereka inilah yang akan menolong memberatkan timbangan. Syukur, alhamdulillah. Kemudian
kulihat seorang lelaki dari umatku, yang ke-14, di tepi Jahannam, berdiri di tepi Jahannam, berdiri lah tepi Jahannam, neraka Jahannam. Kemudian datang pahala rasa takutnya kepada Allah lagi, ya, rasa takut kepada Allah, lalu menyelamatkannya dari tempat itu. Ke-15, kulihat seorang lelaki dari umatku terjatuh ke dalam neraka. Kemudian datang pahala air matanya yang ia cucurkan kerana takut kepada Allah di dunia, lalu mengeluarkannya dari neraka. Yang kita sebut tadi lah, dalam hadis tadi. Mana orang yang cucurkan air mata dia kerana takut kepada Allah. Tadi, masa di padang mahsyar, dia dah dapat apa? Dia kata dapat naungan arasy Allah. Dapat naungan arasy Allah. Ditambah lagi pula ini dengan mendapat lagi pula dikeluarkan daripada neraka. Sebab mengeluarkan air mata, cucurkan air mata kerana takut kepada Allah. Ke-16, kulihat seorang lelaki dari umatku berdiri di atas sirat. Berdiri di atas sirat. Sirat ni, dikatakan yang dirasakan macam berjalan di atas benda yang tajam kan, ataupun halus macam rambut. halus macam selai rambut kan. Berjalan di atas sirat, gementar seperti daun, bergoyang. Goyanglah. Sebab kita faham sirat tu semua orang kena melalui sirat. Ada yang pergi laju je, zoom aja pergi sampai belah sana. Ada yang mengangkat-angkat tapi akhirnya sampai juga. Ada yang mengangkat-angkat sekejap macam nak jatuh, ditarik, ada benda duk tarik dia, tapi lalas sampai jugalah. Jadi itulah gementar, goyang-goyang. Kemudian datang pahala sangka baiknya kepada Allah. Ini husnul zon dengan Allah. Hingga ia tenang dan berlalu dari sana. Tenang, dapat teruskan. Sebab dia husnul zon dengan Allah. Husnul zon ni macam-macam lah kan. Kadang kita doa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan sangkaan kita, dengan kepercayaan kita bahawa insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita. Jangan kita suuzon dengan Allah. Yang kita kata terima ke tak terima kan ni? Kita mesti husnuzon dengan Allah. Itu yang ke-16, ke-17. Kata, aku lihat lelaki dari umatku di atas sirat, kadang-kadang ia merangkak, kemudian datang pahala salawatnya untukku. Merangkak, datang pahala salawat. Salawat itu kita sangat-sangat digalakkan supaya selawat setiap hari lah. Salawat kepada Rasulullah. Selawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sempurna. Salawat dan salam. Mesti ada dua-dua tu. Yang lebih sempurna lah. Ataupun salawatnya, salawat yang paling baik apa? Salawat yang paling baik sekali apa dia? Selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah kan? Dunia. Ala Ibrahim, ada Ali Ibrahim tu. Salawat paling baik. Jadi lalu datang pahala salawat tu memegang tangannya dan menegakkannya. Kalau tadi dia mengangkat-angkat, ini dia menegakkan. Jadikan pahala tu. Lalu dia berjalan di atas sirat. Ke-18. Kulihat seorang dari umatku berhenti di pintu syurga. Namun pintu itu ditutup. Sebab dia berhenti, tutup pintu tu. Kemudian datang kepadanya pahala syahadah. Iaitulah la ilaha illallah. Lalu pintu itu dibukakan baginya dan ia pun masuk ke dalam syurga. Yang tu ada hadis dalam buku buku kanak-kanak kan, dia pilih hadis-hadis pendek-pendek untuk hafalan anak-anak. Itu dia kata apa?
Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Inilah dia. Man qala, siapa yang sebut la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Okey. Syafaat Nabi. Syafaat Nabi. Syafaat Nabi ni mungkin yang dimaksudkan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Itu dimana pada masa itu manusia-manusia berada di padang mahsyar menunggu untuk Allah hisab. Jadi terlalu lama kan tunggu sampai sebahagiannya pergi kepada Nabi ini last sekali pergi kepada Nabi Muhammad. Kita bacalah tengok sekali ini syafaat Nabi SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW datang membawa sepotong daging. Baginda menggigitnya dan berkata, aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian apa yang akan terjadi? Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian ini. Nabi cerita sendiri. Allah cerita sendiri. Tidak ada dalam hadis ni. Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian di satu tanah lapang. Mereka boleh mendengar siapa yang memanggil dan mempunyai pandangan jauh dan tajam. Matahari semakin hampir. Semua manusia merasakan kesedihan dan kesusahan yang tidak boleh mereka tanggung. Sebahagian manusia berkata kepada sebahagian yang lainnya, tidakkah kalian lihat apa yang kalian alami? Tidakkah kalian mencari orang yang boleh memohonkan syafaat bagi kalian kepada Tuhanmu? Maka sebahagian manusia berkata kepada sebahagian yang lain, pergilah kepada Adam. Kemudian mereka mendatangi Adam dan berkata, wahai Adam, kau adalah bapa kami, bapa umat manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan roh ciptaannya kepadamu. Maka menyuruh para malaikat sujud kepadamu. Dan menyuruh para malaikat sujud kepadamu. Mohonkan syafaat bagi kami kepada Tuhan. Mohonkan syafaat bagi kami kepada Tuhan. Tak kepada Adam. Tidakkah engkau lihat apa yang telah menimpa kami? Adam menjawab, sesungguhnya Tuhanku telah marah hari ini. Adam kata, Allah marah pada dia. Sesungguhnya Tuhanku telah marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini lagi. Sesungguhnya dia telah melarangku mendekati pokok itu, namun aku melanggarnya. Tidak ada dalam syurga tu. Kemudian Adam kata, pergilah kepada Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nuh dan berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama dan Allah menyebutmu sebagai seorang hamba yang sangat bersyukur. Nabi Nuh dia kata Rasul pertama. Sebab apa dia kata Rasul pertama? Belum Nuh Nabi apa? Adam kan? Nabi Idris. Nuh ni yang ketiga. Engkau adalah Rasul pertama. Kenapa dia kata Nuh ni Rasul pertama? Kenapa dia kata Nuh ni Rasul pertama? Ulul Azmi yang pertama. Dia Ulul Azmi, tapi kenapa dia kata Rasul pertama? Yang lain Nabi ke? Oh, yang Adam, berdakwah, Idris. yang menyampaikan. Sebab Yang lain, Nabi Adam masa Nabi Adam belum ada lagi dakwah-dakwah ni kan, belum ada. Adik Nabi. Adam Idris begitu juga. Zaman Nabi Nuh baru. Zaman Nabi Nuh lah baru ada berhala apa semua tu. Kan zaman Nabi Nuh. Itu yang kita lihat dalam Al-Quran, ada satu surah tentang Nabi Nuh. Yang dia kata dia menyeru kaum dia siang malam. Ada dakwah lah tu. Menyeru kaum dia siang dan malam. Tetapi apa yang dia dapat ialah mereka itu lari pada dia, tak mau terima. Dan dikatakan berapa orang saja yang berapa tahun Nabi Nuh berdakwah tu, berapa orang saja yang menyahut dakwah dia kan. 70 orang. Bilangan yang sangat sedikit lah. Jadi bila gitu bila pergi kepada Nabi Nuh dan mereka berkata, engkau adalah Rasul pertama
dan Allah menyebutmu sebagai seorang hamba yang sangat bersyukur. Mohonkan syafaat bagi kami kepada Tuhan. Tidakkah engkau lihat apa yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku telah marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini lagi. Aku pernah berdoa yang membinasakan kaumku. Memanglah dia ada doa dia tu. Bila tazar alal ard minal kafirin dayyara, sampai dia sanggup doa macam tu. Jangan kamu biarkan, jangan kamu tinggalkan atas dunia ni seorang pun daripada umat dia tu lah. Dia doa tu makna doa membinasakan. Pernah berdoa yang membinasakan kaumku. Sebab dia kata aku tak masalah. Dia kata tak layak lah. Sebab dia ni biasa Allah marah pada dia sebab dia biasa berdoa yang membinasakan kaum dia. Itu dia sebut kepada mereka itu, pergilah kepada Ibrahim, pergi pada Nabi Ibrahim. Kerana mereka mendatangi Ibrahim dan berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan Al-Khalil. Khalil ini gelaran kepada Nabi Ibrahim. Mohonkan syafaat bagi kami. Tidakkah engkau lihat apa yang telah menimpa kami? Ibrahim berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku telah marah hari ini. Semuanya nampak sebut kata Tuhan marah. Tak layaklah untuk nak mohon kepada Allah. Jadi seperti ini. Dia tidak sesungguhnya Tuhanku telah marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti ini dan tidak akan marah seperti ini lagi. Dia pun menyebut dusta-dustanya dan berkata, pergilah kepada Musa. Dia pergi kepada Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim tak nak juga berdoa, maka Nabi Ibrahim ni kata pergilah pada Nabi Musa. Kemudian mereka mendatangi Musa dan berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah melebihkan engkau dengan risalahnya dan pembicaraannya kepadamu. Maknanya Nabi Musa ni itu dikatakan sebagai taklimah. Kalimullah. Gelaran dia kalimullah. Pembicaraannya kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima. Mohonkanlah syafaat bagi kami. Tidakkah engkau lihat apa yang telah menimpa kami? Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku telah marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini lagi. Aku telah membunuh jiwa sedangkan aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Itu cerita kan. Yang Nabi Musa bila dia balik daripada Madian, masuk balik ke negeri Mesir, dia nampak ada dua orang berkelahi. Itu satu daripada orang Bani Israel, satu lagi daripada Kipti. Maka dia telah tumbuk tu yang Kipti sampai mati. Itulah dia. Kerananya pergilah kepada Isa. Dia aku tak boleh lah sebab aku ni buat perkara yang tak baik ni. Tak layak aku nak berdoa, maka pergilah kepada Isa. Kemudian mereka pun mendatangi Isa dan berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau berbicara kepada manusia di waktu baik dan engkau adalah kalimat darinya, dari Allah yang disampaikannya kepada Maryam dan ruh dari. Maka mohonkanlah syafaat bagi kami. Tidakkah engkau lihat apa yang menimpa kami? Isa menjawab, sesungguhnya Tuhanku telah marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini lagi. Dia tidak menyebut dosa ni. Nabi Isa dia tak sebut dosa dia. Ia hanya berkata, pergilah berjumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang dan berkata, ya Muhammad. Orang tu kata kepada Nabi kita, engkau utusan Allah, penutup para Nabi dan Rasul. Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Mohonkanlah syafaat bagi kami. Tidakkah engkau lihat apa yang telah menimpa kami? Maka aku pun pergi dan tiba di bawah arsy. Nabi kata, mereka ni minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah. Maka aku pun pergi dan tiba di bawah arsy. Ini adalah hadis ni panjang. Aku pun pergi dan tiba di bawah arsy lalu sujud kepada Tuhan. Nabi sujud, mohon. Kemudian Allah membukakan bagiku dan mengilhamkanku puji-pujian kepadanya yang belum pernah dibukanya bagi sesiapa pun selain aku.
Kemudian Allah berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mohonlah syafaat, tentu ku kabulkan. Mohonlah syafaat. Aku akan terima. Mana akan terima syafaat itu. Maka ku angkat kepalaku. Nabi kata, ku angkat kepalaku dan berkata, ya Rabb, umatku. Ini yang kata ummati ni. Nabi sebut ummati ni masa ni lah. Bukan ummati masa dia nak mati tu. Masa dia nak wafat tu tak. Masa dia nak wafat dia sebut semayang lah. Ingatkan pada umat dia supaya semayang tu. Ni umatku. Jadi dia inilah menunjukkan yang Nabi kita ni sangat sayang kepada umat. Allah menjawab, ya Muhammad, masukkan ke dalam syurga umatmu yang tidak dihisap melalui pintu paling kanan di antara pintu-pintu syurga. Ini juga termasuk di dalam ayat yang kita belajar dulu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan beri kepada kamu. Allah akan beri pemberiannya kepada kamu. Di antaranya ialah syafaat. Syafaat itu Allah kata, ya Muhammad, masukkan ke dalam syurga umatmu yang tidak dihisap melalui pintu paling kanan di antara pintu-pintu syurga. Mereka pun masuk bersama orang-orang yang masuk melalui pintu-pintu lainnya. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, semuanya jarak antara sisi-sisi pintu syurga adalah seperti antara Makkah dan Hajar, atau seperti Makkah dan Basrah. Maknanya jarak di antara sisi-sisi pintu syurga itu adalah seperti antara Makkah dan Hajar, atau seperti Makkah dan Basrah. Dalam riwayat Bukhari sebutkan seperti antara Makkah dan Himyar. Hajar ni Hijr kot ni, Hijr. Abu Hamid menjelaskan dalam Kashfu Ulumil Akhirah, dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah, bahawa manusia di hari akhirat terdiri dari berbagai tingkatan dan jenis sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ada yang membesar kemaluannya dan mengeluarkan nanah hingga mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada yang disalib di atas batang api. Ada yang lidahnya menjulur sampai ke dada. Mereka itu adalah para pelaku zina, homoseks dan pendusta. Ada juga manusia yang perutnya membesar seperti gunung. Mereka adalah pemakan riba. Setiap orang yang berdosa kelihatan keburukan dosanya. Ia menyebutnya dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah. Dosa-dosa. Sebab apa sampai besar-besar gitu? Sebab apa dia kata ni? Membesar kemaluan dia. Itu mengeluarkan nanah hingga mengganggu orang yang ada. Ini ada yang disalib di atas batang api. Ada yang lidah dan menjulur sampai ke dada. Mereka itu adalah. Kemudian juga manusia perutnya membesar seperti gunung. Besar seperti gunung. Sebab ketika ini manusia yang berdosa tengah duduk dalam neraka tu, mana mereka, tubuh mereka dah jadi besar belakang dah. Dibesarkan tubuh mereka. Yang kita selalu sebut gigi pun sebesar gunung Uhud, badan sama mana? Sesuai lah dengan seksa yang Allah berikan kepada mereka. Yang Allah jatuhkan kepada mereka. Sesuai dengan seksa tu. Seksa tu pula tu kekal pula tu. Lama pula tu. Sesuai lah dengan badan yang Allah, tubuh badan mereka yang Allah jadikan. Setiap orang yang berdosa kelihatan keburukan dosanya. Ia menyebutnya dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah. Qurtubi menyatakan, syafaat yang dikhususkan bagi Nabi Muhammad SAW adalah dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW. Setiap Nabi mempunyai doa mustajab. Kemudian setiap Nabi menyegerakan doanya. Allah bagi syafaat kepada setiap Nabi. Setiap Nabi mempunyai
Dia kata setiap Nabi mempunyai doa mustajab. Setiap Nabi Allah bagikan doa mustajab. Kemudian setiap Nabi-Nabi yang lain menyegerakan doanya. Nabi-Nabi lain dia guna dah doa dia tu. Segerakan doanya. Dan aku menyimpan doaku. Jadi Nabi ni dah simpan doa dia berupa syafaat bagi umatku. Sayangnya dia kepada umat dia. Dia simpan doa berupa syafaat, itulah untuk umatku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Syafaat bagi penghuni mahsyar itu hanyalah untuk menyegerakan hisab mereka dan menyelamatkan dari kedahsyatan mahsyar. Perkataannya, Ya Rabb, umatku, umatku, menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada umatnya. Dan perkataan Allah, Ya Muhammad, masukkan ke dalam syurga umatmu yang tidak dihisab. Menunjukkan bahawa Nabi SAW memohon syafaat untuk menyegerakan hisab penghuni mahsyar. Sebab ketika itu Allah telah mula menghisab yang lainnya. Permintaan syafaat oleh manusia adalah dengan ilham dari Allah Ta'ala supaya kedudukan terpuji Nabi SAW yang dijanjikan Allah terbukti. Yang kita baca setiap lepas azan, Bab'ashul maqamal mahmud alladhi wa'adta, kan? Permintaan syafaat oleh manusia adalah dengan ilham dari Allah Ta'ala supaya kedudukan terpuji. Al-maqam al-mahmud, terpuji Nabi SAW yang dijanjikan Allah terbukti. Begitu juga perkataan Nabi, aku tidak patut melakukannya. Para ulama berbeza pendapat tentang kedudukan terpuji. Pendapat mereka dibahagikan kepada 5 maqam al-mahmud. Ada dibahagikan pula kepada 5 kategori. Pertama, kedudukan terpuji itu adalah syafaat bagi semua manusia pada hari kiamat. Ini adalah pendapat Huzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pertama. Kedua, kedudukan yang terpuji, al-maqam al-mahmud itu adalah pemberian liwa'ul hamdi, bendera pujian, liwa'ul hamdi kepada Nabi SAW pada hari kiamat. Pendapat ini tidak bertentangan dengan yang pertama. Kerana liwa'ul hamdi berada di tangannya dan baginda memberi syafaat. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Aku adalah yang pertama yang keluar ketika semua manusia dibangkitkan. Dan aku adalah juru bicara mereka ketika mereka datang. Dan pemberi khabar gembira ketika mereka putus asa. Liwa'ul hamdi berada di tanganku. Maka aku adalah anak Adam yang termulia di sisi Tuhanku. Kata bendera pujian itu adalah berada di tangan kita. Ketiga, diceritakan oleh Tabari dari sejumlah ulama, di antaranya Mujahid, bahawa mereka berkata kedudukan terpuji itu ialah ketika Allah mendudukkan Muhammad SAW bersamanya di atas kursi. Kursi ini bukan kursi. Ini kursi Allah. Wasi'a kursiyuhu. Ini adalah pendapat yang tercela. Meskipun hadis itu sahih, tapi hendaklah ditakwilkan bahawa Allah mendudukkannya bersama para nabi. Hendaklah ditakwilkan bahawasanya bahawa Allah mendudukkan Nabi bersama para nabi dan malaikatnya. Ibnu Abdul Bar menjelaskan dalam kitab At-Tauhid, meskipun Mujahid adalah seorang yang ahli dalam mentakwil Quran, namun ia mempunyai 2 pendapat yang tidak diikuti oleh ahli ilmu. Yang pertama adalah sebagaimana tersebut di atas, dan yang kedua mengenai takwil firman Allah wajah-wajah, iaitu orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Juhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kan, dalam surah Qiyamah ayat 22-23. Keempat, kedudukan terpuji itu ialah pengeluaran sekelompok orang dari neraka. Diriwayatkan oleh Muslim
dari Yazid Al-Faqir, ia berkata, aku telah terpengaruh oleh salah satu pendapat Khawarij. Kemudian kami keluar dalam satu rombongan untuk pergi haji. Kami singgah di Madinah dan ternyata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an sedang bercerita kepada orang ramai menghadap sebuah tiang tentang hadis Rasulullah SAW. Ia menyebut para penghuni Jahannam. Maka aku berkata kepadanya, wahai sahabat Rasulullah SAW, hadis apakah yang kalian bincangkan? Sedang Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya telah engkau hinakan dia. Ini ada dalam ayat 192 ni. Ayat ini adalah ayat yang tu, yang ayat apa? Yang ada ulul albab tu. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini adalah di antara ayat tu ada tersebut, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Dan Allah juga berfirman, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dalam surah Sajdah kan. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi balik ke dalam neraka. Maka apakah kamu katakan? Jabir menjawab, apakah engkau membaca Al-Quran? Menjawab, ya. Dia berkata, apakah engkau mendengar tentang kedudukan Muhammad SAW? Yakni ketika Allah membangkitkannya. Aku menjawab, ya. Jabir berkata, itulah kedudukan Muhammad SAW dengan nama Allah mengeluarkan orang-orang yang keluar. Dan ia sebutkan hadis itu. Kepada dia mengeluarkan orang-orang yang keluar. Tak jelas ini ya, pada apa dimaksudkan. Dan ia sebutkan hadis itu. Kelima, diriwayatkan bahawa kedudukan terpuji itu adalah syafaatnya yang keempat. Sementara itu, para ulama juga berselisih tentang jumlah syafaat Nabi SAW. An-Naqashi mengatakan Rasulullah SAW mempunyai 3 syafaat. Itu syafaat umum, syafaat mendahului ke syurga, syafaat untuk para pelaku dosa besar. Ibnu Atiyah berpendapat yang masyhur ialah hanya ada 2 syafaat, iaitu syafaat umum dan syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang berdosa dari neraka. Syafaat umum, syafaat tadilah yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat besar tu, syafaat yang masa di mahsyar tu, yang orang di padang mahsyar akhir sekali memohon kepada Rasulullah lah. Rasulullah mohon syafaat tu dan Allah pun menyampaikan, makbulkan doa dia. Itu syafaatul uzma dia panggil, syafaat besar, syafaat umum. Syafaat kedua dia kata mengeluarkan orang yang berdosa dari neraka. Syafaat yang kedua ini tidak ditolak oleh para nabi. Mereka memohonkan syafaat. Demikian pula para ulama Al-Qadiyat berpendapat Nabi Muhammad mempunyai 5 syafaat. Pertama, syafaat umum. Kedua, memasukkan sejumlah orang ke dalam syurga tanpa hisab. Ketiga, syafaat bagi segolongan umatnya yang sudah diputuskan masuk neraka kerana dosa-dosa mereka. Kemudian Nabi SAW memohonkan syafaat bagi mereka dan orang yang diinginkannya, sehingga mereka pun masuk syurga. Syafaat inilah yang diingkari oleh para ahli bid'ah, itu Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menolaknya berdasarkan prinsip mereka yang fasid, iaitu keputusan akal yang didasarkan atas penilaian baik dan buruk. Keempat, syafaat bagi orang berdosa yang masuk neraka. Mereka dikeluarkan dengan syafaat Nabi, para Nabi lainnya, para malaikat dan saudara-saudara mereka, orang mukmin. Kelima, syafaat yang berkenaan dengan penambahan darjat di syurga. Syafaat ini tidak diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Menurut Al-Qurtubi, syafaat ke-6 adalah bagi Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara dia kan. Dia ada juga syafaat daripada Nabi. Syafaat bagi Abu Talib untuk meringankannya sebab dia
kasih dan sayang dia kepada Nabi itu dan menyebabkan dia dapat syafaat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ada orang menyebut Abu Talib berhampiran dengannya. Kemudian Nabi SAW berkata, mudah-mudahan syafaatku bermanfaat baginya di hari kiamat. Hingga ia hanya terkena sedikit api yang mencapai kedua tumitnya. Ini yang kata yang paling ringan ni. Tapi tengoklah yang paling ringan, terkena sedikit api mencapai kedua tumitnya, kedua tumit Abu Talib ni, dan membuat otaknya mendidih. Otak mendidih itu paling ringan. Kedua tumitnya dan membuat otaknya mendidih. Karena api itu mencapai kedua tumitnya dan buat otaknya mendidih. Jika dikatakan Allah Ta'ala berfirman, maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memohonkan syafaat. Jawapannya, syafaatnya tidak bermanfaat untuk keluar dari neraka bagi orang-orang bertauhid dan durhaka. Para ulama berselisih, apakah setelah menjadi nabi, para nabi melakukan dosa-dosa kecil sehingga mereka dituntut dan ditegur atas perbuatan itu dan mereka memohon syafaat untuk diri mereka. Mereka sepakat bahawa para nabi terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil. Pentingkanlah pendapat ulama tentang dosa, adakah nabi-nabi pun melakukan dosa-dosa kecil. Ini ada pendapat akhir ni sepakat bahawa para nabi terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Jumhur fuqaha mengikut Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahawa mereka terpelihara dari semua dosa kecil sebagaimana mereka terpelihara dari dosa besar. Sebab kita diperintahkan secara mutlak untuk mengikut mereka. Andai kata mereka melakukan dosa kecil, kita tidak mungkin boleh mengikut mereka. Sebab setiap perbuatan mereka tidak boleh dibezakan tujuan. Dan manusia tidak boleh disuruh mematuhi suatu perintahnya yang barangkali merupakan kedurhakaan. Terutama bagi orang yang berpendapat bahawa perbuatan didahulukan sebelum perkataan. Apabila keduanya saling bertentangan, Ustaz Abu Ishaq Al-Asfari ini mengatakan mereka berselisih tentang dosa-dosa kecil dan bahagian terbesar dari ulama berpendapat bahawa perkara itu tidak selayaknya bagi para nabi. Sebagian ulama membolehkannya dan pendapat ini tiada landasan. Salah seorang ulama terkemudian yang mengikut pendapat pertama mengatakan yang patut dikatakan ialah bahawa Allah Ta'ala telah memberitakan kepada mereka dan menegur mereka atas perbuatan mereka. Mereka menyesali diri dan memohon ampun. Semua itu tercantum dalam banyak tempat dan secara keseluruhan tidak menerima takwil. Meskipun ada juga boleh ditakwilkan. Semua itu tidak sampai memburukkan nama baik mereka. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu hanya merupakan kekeliruan dan kelupaan, atau takwil yang menyebabkan perbuatan itu dibandingkan dengan selain mereka. Perbuatan-perbuatan itu adalah kebaikan, tapi bagi mereka adalah kesalahan kerana kedudukan dan darjat mereka yang tinggi. Kan Nabi kita kan ada biasa dalam surah Abasa tu kan dia memalingkan muka dia daripada seorang sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum kan yang datang kepada dia tanya tentang agama ni, tapi dia buat tak tahu je kan. Tak, dia buta. Dia buta, dia orang susah, dan Nabi pun pada masa itu sedang menghadap pembesar-pembesar Quraisy. Dia harap dia boleh dapat sambutan daripada pembesar Quraisy tu. Jadi dia tak ambil tahulah ini orang yang datang nak tanya tentang hak agama juga, tapi Allah tegur kan. Dan bila Allah tegur tu bagi Nabi, dia rasa macam satu benda yang satu kesalahan besar lah bagi dia, tapi Allah cuma tegur saja. Itu yang dikatakan perbuatan-perbuatan adalah kebaikan, tapi bagi mereka adalah kesalahan. Bagi Nabi dianggap sebagai kesalahan dah.
Padahal itu satu kebaikan, tapi bagi mereka adalah kesalahan kerana kedudukan dan darjat mereka yang tinggi. Mereka merasa cemas atas perkara itu. Di tempat berkumpul pada hari kiamat, meskipun mereka mengetahui adanya keselamatan. Junaid radhiyallahu an mengatakan, kebaikan orang-orang soleh adalah dosa orang-orang yang dekat dari Allah. Kebaikan orang-orang soleh adalah dosa orang-orang yang dekat dari Allah. Walaupun nas-nas telah menyebutkan adanya dosa-dosa dari mereka, namun perkara itu tidak merendahkan kedudukan dan darjat mereka. Allah telah memilih memberi mereka petunjuk dan mensucikan mereka. Pertanyaan terhadap manusia. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Itu disebut di dalam ayat Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dalam surah Isra ayat 36. La taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya inna sam'a wal basara, penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika anhu kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Semua tu akan disoal, akan diminta pertanggungjawaban. Dari Abu Zar, tentang pertanyaan terhadap manusia ni nanti. Abu Zar Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Ini selalu kita dengar kan hadis ni. Tidaklah bergerak kedua kaki hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Pertama, tentang umur, untuk apa dihabiskan. Kedua, tentang tubuhnya, tentang umur. An umrihi fima afna. An jasadihi, tentang jasadnya. Tentang tubuhnya, dalam kegiatan apa dipergunakan. Fima ablah. Tentang hartanya. An malihi. Wa an malihi min ainak tasabahu. Dari mana dia memperolehnya. Wa fima anfaqahu. Dan pada apa yang dia infakkan. Ini keperluan mana? Itu tentang pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Itu yang keenam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, ia berkata, pada satu hari ketika Rasulullah SAW berada di kalangan kami, tiba-tiba baginda tertidur sesaat. Kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami berkata, apa sebabnya engkau tersenyum ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, telah turun kepadaku sebuah surah. Kemudian baginda membaca, inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kami adalah orang yang terputus. Kemudian baginda berkata, tahukah kalian apakah al-kautsar itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Selalunya kalau Rasulullah buat pertanyaan begitu, orang ramai sahabat-sahabat akan menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah wa Rasuluhu alam. Allah wa Rasuluhu alam. Nabi SAW berkata, ia adalah sebatang sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku dan di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Ia adalah telaga yang didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Tiba-tiba ada orang yang diambil dari situ. Maka aku berkata, ya Rab, ia termasuk umatku. Kemudian dia jawab, engkau tidak tahu apa yang dilakukan sesudah engkau tiada. Apa yang dilakukan setelah engkau tiada. Dari Abdullah bin Amr al-As bahawa Rasulullah SAW bersabda, Hawdi masiratu syahri, ma'uhu abyad minal laban, rihu atsyadu minal mith, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha fala yazma' abadan. Telagaku sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih harum daripada miski. Gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang haus dan minum dari situ, ia tidak akan haus selama-lamanya. Dari Sauban bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku berada berhampiran sebuah telaga, menghalau orang ramai. Pukul dengan tungkat hingga mereka pergi. Kemudian baginda ditanya tentang lebarnya. Baginda menjawab, dari tempatku sampai ke Oman. Di tempatku lah. Mekah kan, Madinah, sampai ke Oman, mana luasnya. Dan ketika baginda didatang
Ditanya tentang airnya, Nabi SAW jawab, ia lebih putih daripada salji dan lebih manis daripada madu. Ada 2 pancuran dari syurga. Yang satu terbuat daripada emas dan yang satu lagi dari perak. Salah seorang ulama berpendapat bahawa telaga Nabi terletak sesudah As-Sirat. Telaga Nabi ini kata terletak sesudah As-Sirat. Tetapi yang benar, Nabi SAW mempunyai 2 telaga. Satu terletak sebelum As-Sirat dan yang kedua di syurga. Maknanya yang satu tu nama dia Haud lah kan. Haud. Di luar syurga. Satu terletak sebelum As-Sirat. As-Sirat. Sebelum As-Sirat. Itu Yang Kausar. kedua Ustazah. di syurga. Itu makna Haud tu. Haud. Haudun tu makna telaga yang di luar. Kausar tu telaga yang di dalam. Okay. Yang keduanya dinamakan Al-Kausar. Jadi apa ni yang kemudian siapa ni nak invite boleh ah. Buat macam mana Fadilah? Tak nampak gambar ah. Fadilah. Kenapa Ustazah? Dia jadi apa? Nampak ni lah. Nama partisipan aja. Nama partisipan. Oh, Ustazah Tak picit lah. nampak Picit tinggal. close. Nampak close. Kat atas tu Ada. ada close. Betul. Lepas tu nampak tak kami? Picit close. Picit close. Picit close. Tu. Ada dah. Ter. Ter. Hilang depa mengantuk tadi. Dah Itulah. terbuka bentang mata Haud mereka. ini, rupanya Haud ini adalah mengalir daripada dalam syurga. Mengalir daripada Kausar. Keluar ke mana? Keluar daripada syurga tu dia panggil Haud. Dari Sauban. Surat Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan maknanya menunjukkan perkara itu kerana manusia keluar dari kubur mereka dalam keadaan haus lalu datang ke As-Sirat dan Al-Mizan timbangan amal. Sedangkan Al-Ghazali menyebut dalam Kashful Ulumil Akhirah, seorang ulama salaf menceritakan bahawa telaga itu didatangi sesudah Sirat. Telaga itu didatangi sesudah Sirat. Qurtubi memberi komentar tentang telaga itu. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, di saat aku sedang berdiri berhampiran dengan telaga, tiba-tiba muncul seorang lelaki di antara aku dan mereka. Ia berkata, marilah ke sini. Aku bertanya, ke mana? Dia menjawab, ke neraka. Demi Allah, aku bertanya lagi, kenapa dengan mereka? Dia jawab, sesungguhnya mereka telah murtad. Aku tidak melihat ada yang selamat dari mereka, kecuali seperti unta yang tidak diperhatikan di tempat gembalanya. Selain sahih, hadis tersebut adalah dalil pertama bahawa telaga itu berada di lokasi sebelum Sirat. Kerana Sirat adalah jambatan yang memanjang di atas Jahannam. Tentang telaga Al-Kausar ada diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, Kausar adalah sebuah telaga di syurga yang kedua tepinya daripada emas, salurannya dari mutiara dan yakut, tanahnya lebih harum daripada miski, airnya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salju. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW baginda bersabda, di saat aku berjalan di dalam syurga, tiba-tiba kulihat sebuah sungai di syurga yang kedua tepinya berupa kubah-kubah mutiara kosong. Aku berkata, apakah ini Hai Jibril? Ini masa Nabi Isra Mi'raj kan? Ini adalah Al-Kausar yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Ternyata habis ya? Habis kan? Habis lah. Ternyata tanahnya adalah miskinnya. Habislah dekat tu. Itu mengenai telaga ya, telaga yang dikatakan telaga tu iaitu ada dua, telaga Kausar dan telaga As-Saud. Haud. Haud tu ada ulama mengatakan sebelum Sirat, ada kata selepas Sirat. Selepas Sirat. Inna a'tayna kal Kausar tu. Okey.
apa yang kita nak bincangkan ini adalah kita kata secara ringkaslah apa-apa yang kita uh, akan dialami oleh manusia pada masa kiamat. Itu masa berlaku kiamat yang kita baca pada bahagian pertama dulu. Dan lepas tu mengenai apa yang akan dilalui lagi oleh manusia. Itulah berbagai-bagai kengerian kiamat ini. Kengerian ke kiamat, klasifikasi manusia pada hari kiamat, pembahagian manusia. Kemudian apa lagi? Lamanya hari kiamat, kita baca di akhir tadi. Dan berbagai kengerian di padang mahsyar. Jadi banyak sekali disebutkan apa yang akan boleh memelihara kita daripada kengerian di padang mahsyar itu. Penyelamat dari kengerian padang mahsyar itu ada 14 tadi, 18 utara tadi. Ingatlah kita bahawasanya itu adalah boleh dilahirkan melalui ibadah-ibadah kita lah, apa yang kita lakukan, melalui akhlak-akhlak kita, melalui ibadah kita, Sedekah. sedekah kita. Kemudian insya-Allah akan datang ni adalah mizan pula, iaitu apa? Timbangan. Timbangan, mizan, timbangan amal. Cantiklah lepas tu puasa. Timbangan amal. Okey. Hari Khamis lagi sekali ni berapa bulan tak? Hari Khamis sekali lagi ni 31. 31. Lepas tu kita puasa. Kita Dua puasa ke 4 empat bulan. 4 bulan. puasa. 3 bulan. 3 bulan. Pak kata kita nak buat makan-makan sikit ke, nak makan, nak main orang saya tak apa boleh. Saya nak buat ketupat. Saya sahabat dah nak buat ketupat. Ketupat Kedah tu, ketupat. Tempat balas. Ketupat balas. Aduh. Bila tu Ustazah? Itulah ramai itulah kata. Tak. Khamis. Kita tak puasa dah. Kan? Okey. Boleh. Kita tak puasa dah. Tak puasa lah. Kita tak puasa lah. Yalah. Ya, dah hujung lah Kita pergi insya-Allah. kat Dewan tu kan Ustazah? Pergi Dewan Tahu dia Bawa. buat tak mana? Dewan Ustazah ke? Besok Dewan. Ustazah kita tengok Dewan. Kalau tu tempat kuliah kita, kalau boleh okey lah. Esok kita Dewan. tengok Dewan petang pukul 3 insya-Allah. Lagi kalau kita rasa sesuai kita buat kat situ lah. Kat kelas kita lah, kat surau lah. Kat surau. Semua boleh datang kok kalau kat Dewan. Kat rumah Ustazah kesian Ustazah. Kalau rumah saya pun tengah sibuk ni. Betul duk buat semua. Boleh. Begitulah. Ikut suka lah atau di mana pun kita buat sikit ni kan, makan-makan sebelum. Maknanya kita ada kelas 31 bulan tu kan Ustazah sampai berapa bulan tu? Boleh? Boleh. Allah. Tu ingat nak kalau ada kesempatan nak pesan-pesan lah sikit kan. Nak masuk puasa ni. Cerita tentang sikit puasa ke apa ke. Apa yang seperti saya sebut itu tu Fat, mungkin banyak kita tak berapa perasan dah tentang niat tu kan. Niat puasa, rukun niat tu. Boleh. Apa dia? Rukun niat. Ustazah boleh sebut kot sekarang ni? Ada 3 kan, tu. tentang niat tu kan. Niat tu dia ada 3 syarat dia kan. Niat puasa ni. Okey. Mungkinan kita kadang-kadang terlepas pandang lah kadang kita ambil ringan kan. Sebab dia kena ada 3 syarat ni. Itu apa dia? Tabiid. Niat tu. Tabiid tu makna niat daripada malam. Tabiid daripada mabit. Mabit tu kita kata mabit di Muzdalifah. Mana bermalam di Muzdalifah. Niat pada waktu malam. Waktu malam tu maksud dia bila? Iaitu daripada lepas masuk maghrib. Lepas pada masuk maghrib tu sampailah terbit fajar. Mana masuk waktu subuh. Waktu kita boleh niat tu. Sepanjang tu. Jangan pula niat
selepas Azan. subuh. Tak boleh dah, tak masuk dah. Azan. Sepanjang malam kita boleh. Ada orang kata niat tengah malam kan. Ada orang kata kena niat tengah malam, tak. Bukan niat tengah malam. Niat tu daripada masuk apa ni, maghrib, mana hari kita nak puasa dah tu esok tu. Itu sampailah apa ni, subuh, sampai subuh. Sebelum subuh lah. Sampai sebelum subuh tu kita niat. Itu makna tabiid. Di Kanada tu. Tabiid. Tabiid. Taba, ya, taba, ya, ta. Tabiid. Ta. Tabiid. Mana? Niat dari malam. Dan kedua, ta'yin. Ta'yin tu makna ta'yin mana menentukan. Menentukan. Sebab kita banyak, kita ada puasa nazar, ada puasa kafarah, ada puasa, tu semua tu wajib juga. Tapi ni kita nak kena tentukan. Puasa apa? Puasa Ramadan. Itu sebab orang dulu ni, dia apa ni? Dia sangat ambil berat. Lepas aja semayang tarawih, habis nak balik tu, semayang apa ni? Lepas semayang apa? Semayang witir. Dia pun kata, nawaitu sauma ghadin. Tu makna satu, kita dah ambil tabiid, kita niat daripada malam. Kemudian kedua, kita ta'yin. Puasa bila? Esok ni. Sauma ghadin. Puasa esok tu puasa apa? Puasa Ramadan. Syahri Ramadan. Itu menunaikan fardu Ramadan. Oh la lillahi ta'ala. Itu makna kita ta'yin kat situ. Kita ta'yin. Dalam niat tu dah ada. Dah kita tentukan. Masuk. Betul. Saya ingat dulu mak ayah kita selalu tanya, niat tak lagi? Tapi sekarang ni mak ayah sekarang tak ada dah, tak dengar dah duk pesan kat anak. Niat tak lagi, niat tak. Kalau kita dah besar tu apa, niat tak lagi tu, takut tu. Sebab apa? Takut bila kita tak niat mengikut tu, syarat tu, mana puasa kita tak ada lah, tak gunalah kita puasa. Ni duk pesan kat cucu-cucu je ni, duk kenyang. Tak ada macam tu, buat dah macam puasa je. Habis lah. Tak ada makna lah puasa. Ingatkan supaya mereka itu niat daripada malam. Kedua, tentukan. Bukan niat puasa. Puasa esok. Menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kemudian kedua, tikrar. Ketiga, tikrar. Tikrar makna ulang-ulang. Mana berulang-ulang kita niat. Mana jangan kita niat, aku niat ni sebulan bulan Ramadan. Bulan pun tak boleh. Hari pertama aku apa ni berpuasa. Nawaitu syaum syahri. Syahri Tak boleh. Satu bulan tak boleh. Niat macam tu laku untuk satu hari ya. Niat macam tu laku untuk satu hari tu je. Kata tikrar tu dia kena ulang-ulang setiap malam sebab dia ada mana kita kena tikrar, mana diulang-ulang niat itu setiap malam. Setiap malam. Dan kita kena pesan juga. Ustaz, yang ketiga tadi yang berulang-ulang tu, contohnya kalau kita niat sebulan, saya dengar, ni tak tahu betul ke tidak, sekiranya satu malam kita lupa untuk niat nawaitu saum Ramadan ni untuk besok tu, tak kan? Ada orang cakap lah, saya pun tak pasti. Tu nak tanya saya sebut tadi kan, saya kata kalau niat begitu laku untuk satu hari je. Tu esok tu je. Dia untuk satu hari pertama tu aja. Walaupun dia Walau. Tu sebab Walaupun sebulan. tikrar tu makna dia berulang-ulang. maknanya kalau dia terlupa niat satu malam tu, walaupun dia dah niat sebulan tu, habis. Tak boleh. Tak ada. Boleh jugalah. Tikrar tu mesti. Tu dia kata 3 syarat tu. Tikrar tu makna diulang setiap malam. Kemungkinan mazhab lain kot dia boleh kan, tapi Ada yang kata mazhab Syafi'i niat tu lintasan je. macam mana? Lintasan di Ada yang hati. kata kalau dah lintasan dalam hati tu kita lintasan. Jadi kita dah
dah nak kata esok nak puasa tapi tak dilafazkan awal itu. Lafaz tu tak payah. Lafaz tu tak payah. Lafaz tu memang sunat dia. Memang kita Tapi yang penting tu lafaz. Lafaz lafaz. tapi lafaz kena komplit lah. Ah, Fardu Ramadan untuk esoknya. Kalau kata nak puasa tapi tak ada tentu waktu pun tak boleh kat dah. Dah nak puasa lah esok. Begitu je. Nak puasa lah. Macam tu je. Tak boleh. Kena tentukan. Puasa apa? Ramadan. Ramadan. Esok hari kalau esok. Dulu ingat tu esok hari bulan Ramadan. Betul. Wajib atas aku kerana Allah kan. Lepas tu kalau Kan, esoknya dulu kan. letih pun kalau letih sangat mak mesti kata betul ni je. tak betul niat ni sebab tu letih katanya. Kan dulu macam gitu. Itulah di antara yang penting lah kena ingat kan. Mana kita dah ada 3 syarat tu lah. Tabiid, ta'yin, tikrar. Tabiid, ta'yin, tikrar. Tikrar. Tabiid. Tabiid, tikrar. Ta'yin, penentuan, menentukan, tikrar. Diulang-ulang. Ikrar. Tikrar. Tikrar. Ta kaf ro alif ro. Tikrar. Ikrar. Taib. Okey lah nanti insya-Allah nanti minggu depan kita mungkin kita sempat buat mizan kan. Insya-Allah dah boleh buat sekejap. Buat surat ya. InsyaAllah. Tanya boleh tak? Misalnya kan kita niat untuk sebulan Ramadan kan. Lepas tu malam tu kita lupa nak baca niat yang hari-hari tu. Yang cakap tadi. Tadi tak dengar. Kalau Tak kita puasa niat kita. sebulan bulan Ramadan kita niat boleh dipakai untuk satu hari itu je lah. Satu hari yang kita. Ya ke? Lepas tu kita tak boleh pakai dah. Kalau kita tak niat maknanya puasa kita tak batal lah. Tak jadilah puasa kita. Ya. Ustazah, terima kasih. Fahamlah. Kena ada 3 syarat tu lah. Mana tabiid, makna niat daripada malam. Betul ta'yin, tentukan puasa kita tu. Mana puasa sunat ke puasa apa. Puasa kita ta'yin tu kita niat. Ni kita menunaikan fardu Ramadan. Fardu bulan Ramadan. Esok hari. Itu tikrar. Mana kena ada ulang. Mana diulang niat tu. Setiap hari. Okey. Apa tu? Ada mesyuarat apa ke? Tak ada. Tentang apa ni? Tentang tadarus apa? Tadarus. Tak ada. Ada mesyuarat ke apa? Tak ada kan? Ibu cerita kita ikut. Tadarus macam mana kita? Tadarus. Ustazah tak baca WhatsApp eh? Saya tak baca. Tadarus. Pak Zila lah explain. Tadarus bermula mana dia? Bermula berapa? 3 bulan 3 hari bulan 4. 3 bulan 4 lah. 3 hari bulan 4 sehingga 23 hari bulan 4. Dan kita macam kumpulan lama juga Ustazah. Dan kita akan guna Google Meet. Dan dalam setiap kumpulan akan ada dia punya admin lah untuk Google Meet. Tapi kalau nak buat di surau, Kak Mun kata boleh terhad kepada 2 kumpulan pada satu hari. Kalau nak pergi surau buatlah. Kita boleh guna kelas kita. Terus pulang lah kan? Macam dia kumpulan dah boleh tahu dah kumpulan. Kumpulan lama. Dah tahu lama. lama. Satu kumpulan 5, 6 orang, 7 orang. 9 orang. 9. Ustazah Bunga Kesidang. Sidang jugalah. Kesidang jugalah. Dia punya admin nanti Cik Timah Y. Cik Timah Ustazah Y ada. Dia cadangkan seminggu sekali Ustazah bertukar kita punya Murabiah. kita rotate kan sebab kan Ya. murabiah kita rotate lah
Jadi untuk dapatkan apa kumpulan-kumpulan lain mungkin nak juga berbincang lah dengan lain Rabiah lah, ustazah yang lain. Boleh bagi ada. Itu Jadi kita buat kumpulan Yahat semua. katanya Kumpulan ada 6. 5 kan? Berapa? 5 ke 6? 6. 6 kali 6 kali 9, 54 orang. Boleh ni tak? Boleh ada pembantu merabiah ke apa boleh tak? Masa dulu lah Pembantu saya- murabiah. Saya pagi-pagi lepas subuh di masjid. Kemudian Tadarus ke benda- ustazah? Tadarus masjid juga ya? Tadarus di masjid buat juga. Lepas tu benda dekat Insyirah. Oh. Kena pergi jenguk lah juga kan. Tengok pergi jenguk je lah sekali-sekali lah. Kalau Jadi grup-grup ustazah bolehlah. Datuk ada. Datuk kan? ada, Kak Mun ada. Boleh. Mun ada, Cik Timah kita ada, ramai veteran. Veteran. Cik Timah jadi admin. Veteran. InsyaAllah lagi apa ustazah? Datuk cadang macam mana? Kita buat melalui ini ke ataupun pergi surau? Itulah. Jadi kalau bersemuka lagi baguslah ustazah. Kan? Kita boleh kita tegur tu direct macam tu kan. Tapi keadaan tu lah kadang-kadang kita pun memang keadaan sekarang ni. Tengok keadaan lah. Tak apa. Ada tak hari kan? waktu boleh dua grup satu kali kan? Satu kali Dua dua grup grup. satu kali. Bilik kuliah kita melainkan kita boleh guna dewan yang biasa tu. Dia ada untuk buka. 24 orang Itu Betul. untuk bilik kuliah kita. Kita panggil bilik kuliah. Tapi kalau dewan memang boleh semua grup. Masalah kena bincang balik lah sama ada kita nak buka semua grup. Kalau nak buka semua grup kita kena minta permission untuk guna dewan lah. Dah, tapi Dewan, dah kata, kamu kata tadi kau minta guna, kalau semua orang pergi serentak, risiko dia lebih besar untuk dapat lah. Lebih besar betul. Jadi lebih baik kita buat dua. Macam saya rasa tak semua orang nak pergi serentak kot. Katalah satu kali betul dua Fat, betul. grup. Contohnya hari ni grup Kesidang dengan grup Bunga Tanjung. Cukup lah. Besok grup lain. Jadi rotate setiap grup akan ada. Betul. Maknanya kita kena arrange jadual waktu lah. Bala, betul tu. Buat. Boleh buat jadual waktu lah. Buat jadual Waktu. supaya tak jadi ni kan, tak jadi kelang kabut lah. Buat jadual betul. ni. Jadi tahu lah. Contohnya Ahad buatlah grup Kesidang dengan grup bunga apa-apa lah. Lepas tu Isnin grup lain macam tu. Maknanya akan ada rotate lah sekali, at the end jumlahnya sama. Betul. Buatlah. Boleh buat macam tu. Besok lah. Besok kita pergi kat dewan baru kita boleh bincang tengok macam mana. Betul. Masa kita ada kat dewan nanti. Besok Kak kat Mun dewan. tak sihat ke? Kita punya Apa dia? Kak Mun. Kak Mun ada apa hari ni? Dia ada cakap dia semalam ada apa hari tak ni? notice apa-apa pun. Tak ada. Dia tak larat. Tak cakap apa pun. Semalam dia cakap tangan dia bengkak. Tangan dia bengkak. Dan dia kata dia makan steroid tu untuk hilang. Jadi kalau makan steroid tu dia jadi lemah, dia jadi bukan lemah, jadi aktif ke semacam lah. So dia tak nak makan banyak. Dia lalu panas. Sebab dia makan penicillin memang panas. Yelah. Nanti kita ngantuk letih betul. Betul. Sian ni. Saya pun makan penicillin tu. Esok tu ada Kita pengalaman kita kan dulu. esok ada meeting yang- kan? Besok ada bukan meeting lah. Kak Mun kata Sesi nak buat- lawatan. tengok melawat kawasan. Lawat kelas. Kawasan. Saya pun tak pernah Dengan- tengok lagi. Dengan JK Surau je ke apa? Ya. Sekitar je kan sebab kunci kita ada. Sebab Ya. kalau tak boleh buka ikut pintu yang kecil tu kita boleh ikut pintu dewan. Pintu dewan kita ada sliding door kat situ boleh buka.
Kalau tak silap saya lah, tak tahu yang terkini tak tahu. Kadang-kadang berubah dewan ni. Oh. InsyaAllah tengok macam mana. Kak Mu mungkin dia minta kunci dekat Rais ke atau Yusri ke, tengok macam mana. Tak pengalaman dulu kan, tahun lepas kita buat online ni kan kadang-kadang internet problem lah, bila baca tak dengar, lepas tu telefon panas, lepas tu habis bateri kan, kita panjang kan beberapa jam kita baca kan. Lepas tu hilang suara. Itulah yang lepas lah kan. Selalu macam tu. Ataupun kita check betul juga kita orang buat yang arrangement lah. Macam mana? Check tengok berapa orang yang betul-betul volunteer boleh baca kat surau. Pasal tak ramai kot yang nak datang. Mungkin kita yang dekat-dekat je kot. Kan? Mungkin. Lah. Yang Tanya. Okey, tak apa, besok nanti kita cuba bincang. Tanya. Faizal Besok tak buka suara. macam mana. Satu grup berapa nak datang? Contohnya grup bunga tajuk, mungkin ada 5 orang je datang, lagi 4 tak datang, mungkin possible macam tu lah. Kalau tak ramai boleh buat 3 grup lah, satu apa ni? Satu sesi. Tapi kena buat macam Cik T kata tadi lah. Cik T kata tadi kan Cik T. Mana Siti Fatimah ni? Ada Ni. Kena undi dululah, kena tanya lah siapa yang boleh nak datang, sebab ramai yang tak mau datang, saya fahamkan juga. Saya kau boleh nak face to face kalau diizinkan. Kalau boleh apa? Kalau diizinkan naklah face to face. Itulah kata boleh, insyaAllah kan dah kata tadi, kata Fat dah bagi tahu. Satu hari 2 grup. Jadi ataupun satu lagi kita boleh buat kat rumah. Macam kalau saya boleh buat kat rumah saya. Ya kan, boleh datang. Macam tahun dulu kan kita buat ada setengah datang kat rumah kan. Itu usrah, tapi kita tak buat tadarus lagi. Tahun lepas mana tak ada tadarus kan? Kita buat online lagi. Online Dulu ada. Dulu Ustazah Cik Jah datang dengan saya 2-3 orang macam tu kan. Bukan. Kan kita last kali baru kita yang bermeeting-meeting. Sebelum tu kita buat untuk grup yang Usrah PKP tu, Fat. Dah masa tadarus dulu grup saya kita dulu Ustazah Cik Jah Dah buat. Ustazah main rumah saya tahun lepas. tahun lepas tu memang Ustazah Cik Jah main rumah Video saya. call kan. Video call. Video call lah. Video call memang rumah kita orang buat video call. Ingat datang rumah. Buat video call lah kan. So boleh lah kalau nak datang boleh. Jadi tak adalah ramai sangat ke surau tu. Macam mana nak kena apalah organize betul-betul lagi. Datang